Dengar tak? Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Okay. Salam. Azan. Selamat pagi tuan. Alhamdulillah, selamat pagi. Ada bersama kita pagi-pagi ni yang saya nampak dekat senarai ni, Johor 04. Johor 04 ni Nur Muhammad Syawruddin. Ya, saya Tuan Azan. Alright. Kemudian Selangor Selangor mananya? Selangor 010. Ilman mana? Ilman tak nampak muka. Ya, saya tuan. Muka tak nampak. Saya. Okey. Saya tak nampak muka. Okey. Okey, Ilman ada. Kemudian Selangor 03 Afifah Zainuddin. Afifah boleh dengar? Okey, Afifah. Kemudian ada Johor 13 Ho Wian. Ho Wian boleh dengar? Ada tuan di sini. Ada. Okey, good. Kemudian Perak 01 Fahan Mokli. Minggu lepas pun dia ada bersama saya. Fahan, okey Fahan? Okey. Kenapa jadi keras? Gambar Farhan jadi keras. Okey. Keras. Apa ni? Okey, alright. Okey, kemudian selain lagi Farhan, saya tengok tadi yang gambar banyak-banyak tadi, mana lagi? Yang ada Kedah 03 Zafran dari Prasarana. Zafran dari jawatan kuasa mana? Prasarana. Jawatan kuasa 8 kan? Zafran boleh dengar saya? Zafran boleh dengar? Saya tak dengar. Amirul. Amirul. Tak boleh dengar. Amirul Zafran dari jawatan kuasa 8 ada bersama kita. Amirul Zafran boleh dengar saya? Dia duduk zoom orang yang duduk kat belakang dia pakai tudung tu. Amirul Zafran boleh dengar? Amirul, boleh dengar cakap saya tak? Tak apa, dia tengah nak adjust. Dia ada problem dengan kalian. Okey, seterusnya selain Amirul Zafran ada juga Sabah 17 Muhammad Zulfikar. Ada. Tengok muka Muhammad Zulfikar. Beliau, apa kau? Apa khabar kita Liau? Tak banjir ke? Kau kat mana ni? Lain dah berapa? Okey. Kau di mana ni? Kau terbelut dah? Baru lepas buat program dengan MBS, Majlis Belia Sabah. Okey. Okay. Terima kasih. Tak apalah, kau stay je di situ. Lagi kita ada cuba kita nak tengok lagi. Selain daripada itu, saya ada nanti saya nak tengok Haziq Mirza. Ada Cik Azam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengah nak klik gambar Haziq. Okey. Oh, sebiji macam saya punya pegawai. Si apa? Adha. Okey Saya belum potong. Sihat Haziq Sihat alhamdulillah. Okey. Sihat alhamdulillah. Okey, seterusnya bilik saya ni hangat pula sekarang ni. Selalunya dia cukup sejuk. Lagi? Saya nak tengok lagi Perak 08. Farisha, ada Farisha? Farisha ada di talian tak? Ada. Mana Farisha sekejap saya nak tengok muka Farisha. Apa dia? Tak dengar Farisha, talian tak berapa cantik. Tak apa, kita harap Farisha dapat talian yang cantik nanti. Seterusnya ada juga kawan kita daripada Jawatan Kuasa 5 Kedah 01 Siti Najiha. Mana Siti Najiha? Terima kasih bersama kita. Ya, saya. Okay, Siti Najiha. Sihat orang Kedah?
Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, good. Terima kasih bersama kita. Kemudian saya nak raihkan rakan-rakan lain ni yang bersama kita. Mana lagi? Saya nak tengok. Okay. Siti Naziha sudah, Zulfika sudah. Tak, yang tu. Okay. Saya nak tengok. Okey, ada juga kawan kita dari Jawatan Kuasa 3, KL01, Cik Aidil. Mana Cik Aidil? Saya nak tengok. Aidil keluar. Okey, Aidil. Thank you, Aidil. Kerana bersama-sama kita sekali lagi. Okey, lagi. Saya nak tengok lagi. Terus pegang. Okey. Kemudian Terengganu 01. Terengganu 01 ni Nazir. Mana Nazir? Ada Nazir? Saya ada di sini. Saya nak tengok muka Nazir ni. Saya dah tak cam ni. Dah berumur ni. Okey Nazir. Mana? Okey Nazir, terima kasih. Okey. Lagi? Ada tak yang saya belum sebut? Semua dah sebut Dengan saya pada pagi ni ada 2, 4, 6, 8 daripada Jawatan Kuasa 4. Kemudian 1, 2, 3. 3 daripada Jawatan Kuasa yang lain. Jadi ada 8 dengan 3, kita ada 11. So terima kasih. Saya harap sahabat-sahabat semua, adik-adik semua, kawan-kawan semua dalam keadaan yang baik, sihat. Nak ucap selamat Hari Raya pun kita dah habis Hari Raya. Bersama kita juga pada pagi ini saya ada tim sekretariat. Saudara Sarizul Harizam yang akan bersama kita memantau dalam bilik dia di talian dia. Juga Puan Afifah, kalau masih ingat, tuan-tuan itu banyak berhubung dengan Puan Afifah. Dan seorang lagi yang berhubung dengan tuan-tuan adalah Adha, Akmal Adha. Jadi kali ini kita tak dapat nak buat persidangan macam yang lepas-lepas. Dengan sebab itu kita ambil inisiatif ni untuk kita bersama-sama bersembang-sembang, berdiskusi mengenai belia. Khususnya dalam portfolio anda sebagai ahli Parlimen Belia Malaysia, untuk kita kongsi-kongsikan fokus hala tuju dan mungkin ada harapan anda khususnya sepanjang COVID dan juga post-COVID. Ini cukup penting. Jadi kita tidak ada platform yang untuk kita berbicara secara fizikal. Jadi bila kita dapat berjumpa secara virtual macam ini pun alhamdulillah lah. Jadi saya harap semua yang ada di talian dalam keadaan baik dan sihat. InsyaAllah kita akan bersiaran. Hari ini sebenarnya kita usahakan untuk buat live tau. Jadi kawan-kawan kita yang tak berkesempatan bersama, sebenarnya dia boleh follow secara live. Saya harap dia boleh tengok dan boleh juga kawan-kawan kita untuk komen. Kalau tengok ada ruangan komen tu kan, bolehlah kongsi-kongsikan apa saja di situ. Sebelum kita panjangkan diskusi kita ni, saya nak cerita sedikit apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita lakukan dalam tempoh 2 jam ni. Kita akan bersiaran selama 2 jam. Lama. Dan saya pun faham ada di kalangan anda yang perlu menghadiri kelas, ada yang bekerja, itu sebabnya kita buat time tengah hari ni. Sambil tuan-tuan makan masih lagi boleh bersiaran. Dan kalau ada di kalangan anda yang tidak dapat follow sepenuhnya, boleh je. Katakanlah masuk waktu kerja, nak pergi kerja ke apa, boleh, tak ada masalah. Jangan tinggalkan saya seorang-seorang bercakap dah lah. Okey, baik. Ada beberapa perkara yang perlu saya kongsikan sebelum kita memulakan diskusi kita. Yang pertamanya, saya insyaAllah saya akan bagi peluang untuk anda bercakap. Semua orang akan bercakap. Dan setiap kali dia bercakap tu, untuk first round tu kita bagi dia antara 2 ke 3 minit. Tapi berdasarkan masa yang kita ada, kadang-kadang saya bagi sampai 4-5 minit bercakap pun boleh. Cuma apa yang kita nak cakap ni, ketika bercakap, kita fokus kepada isu yang kita nak bawakan. Hari ini kita bersama dengan Jawatan Kuasa Keselamatan, Undang-Undang dan Integriti. Keselamatan, Undang-Undang dan Integriti ini suatu jawatan kuasa yang agak berat, penuh teknikal, tapi seronok kalau kita berada dalam jawatan kuasa seperti ini. Jadi kita bercakap tentang jawatan kuasa, keselamatan, undang-undang dan integriti, khususnya berkaitan dengan anda post-COVID.
Kita nak tengok ke mana direction yang kita boleh bawa. Itu yang kedua. Yang ketiganya saya harap kita boleh bersembang dalam keadaan santai, tidak terlalu formal. Tidak ada yang perlu kita nak address panjang-panjang pun. Apabila saya bagi je peluang untuk anda bercakap nanti, gunakan waktu yang ada tu untuk bercakap ya. Dalam suasana penuh harmoni, santai, dan kita pun bukan forum politik pun. Kemudian yang keempatnya, kalau ada di kalangan anda yang nak mencelah, kawan sedang bercakap dan dia nak bercelah, just klik aja ada button apa tu yang angkat tangan tu, raise hand tu, angkat klik itu, nanti saya akan tengok sini dan kita akan bagi laluan. Tak ada masalah. Kemudian macam saya sebut tadi, kita akan berlangsung sehingga jam 2 petang selama 2 jam. Jadi bersama-sama kita, selain yang saya sebutkan tadi ada 8 daripada Jawatankuasa 4, ada 3 daripada Jawatankuasa lain, dan kita masih lagi mengalu-alukan. Yang masuk, baru masuk pun ada. Dari Terengganu ada, Nazir tadi. Kemudian saya akan update lah. Kita ada dari Pahang, Anwar Ridwan dah masuk. Nanti saya akan bagi peluang untuk bercakap juga ya. Kemudian seterusnya, anda boleh bagikan apa saja idea, cadangan, harapan, perkongsian, pengalaman, pencerahan atau mungkin nak sokongan terhadap fakta kawan ke ataupun nak query fakta kawan, tak ada masalah boleh. Yang penting kita perlukan fakta-fakta daripada apa yang anda cakap lah. Bukan kita cakap kosong tapi memang ada asasnya ya. Kemudian sebenarnya saya juga sedang mengaturkan kalau ada rezeki, kalau semuanya berjalan seperti apa yang kita rancang. Ini siri yang keempat, untuk jawatankuasa yang keempat. Kita ada 9 jawatankuasa, insya-Allah kita akan melalui 9 siri. Setiap Rabu, 12 hingga 2 petang. Dan saya sedang berusaha mengaturkan untuk sesi yang ke-10 yang berbentuk town hall yang melibatkan anda berinteraksi, berkomunikasi bersama dengan YB Menteri ataupun Timbalan Menteri. Kalau boleh saya bawa kedua-duanya lagi cantik. Ini harapan saya. Dan kita cuba laksanakan pada siri yang ke-10 nanti. Ya, jadi untuk itu, apa yang anda cakap tadi, nanti kita akan kumpulkan, kita akan rumuskan dan kita akan panjangkan ke pengetahuan YB Menteri yang mana kita boleh follow up dengan agensi-agensi, kita follow up awal. Yang lainnya akan kita bawa ke sesi yang ke-10 untuk anda bersama dengan YB Menteri. Okey, kemudian saya juga suka nak ambil peluang di sini untuk menasihatkan anda sebelum kita pergi jauh. Ini Jawatankuasa Keselamatan, Undang-Undang dan Integriti. Agar kita menggunakan platform yang betul, dengan cara yang betul, pada masa yang betul, khususnya apabila kita menggunakan title Parlimen Belia Malaysia. Jadi kita tidak boleh bagi statement, tidak boleh bagi kenyataan, tidak boleh tampil dengan di mana-mana menggunakan kedudukan Parlimen Belia Malaysia itu untuk kepentingan sendiri, kepentingan pribadi dan tanpa mendapat persetujuan ataupun kelulusan sekretariat. Itu tak boleh. Ya. Jadi kalau anda nak bergerak ataupun nak menyatakan sesuatu, nak buat kenyataan akhbar ke, perlu tunjukkan dulu kepada kita dan kita rilis, barulah boleh kita benarkan. Kalau tidak menggunakan kedudukan Parlimen Belia itu tak apa. Itu atas nama pribadi. Tapi bila nak menggunakan Parlimen Belia Malaysia itu, sebab kita ada 153 orang semuanya, kita tidak boleh mewakili semuanya tanpa konsensus semua. Okey, itu antara perkara-perkara yang saya nak kongsikan dulu. Okey, clear semua ya? Kita nak mulakan perbincangan kita. Sekarang ni dah 12.20 minit tengah hari. Terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan yang sempat bersama kita. Saya nak bukakan kita punya perbincangan ni. Nak jemput orang yang pertama saya nampak tadi adalah Johor 04. Orang yang pertama saya nampak ada di skrin tadi. Jadi saya nak bagi kepada Syawaluddin dulu ni. Syawaluddin ada di talian sekarang, Syawaluddin? Ada Tuan Azan. Okey. Boleh kita mulakan Tania dalam kereta. Bagus Tania. Saya pun agak terharu bila anda sanggup duduk dalam kereta, menunggu, berusaha. Janji kita dapat berinteraksi kan. So terima kasih banyak Syawaluddin di atas kelapangan ini. Saya nak kongsikanlah dengan, mungkin Syawaluddin nak kongsikan dulu di bawah keselamatan undang-undang dan integriti ini apa yang saudara nak katakan, khususnya dalam tempoh postcap ni. Macam-macam kita hadapi sekarang ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Azan selaku moderator dan juga kita punya bos Parlimen Belia dan Bos juga sekretariat dan rakan-rakan yang lain. Saya pun ialah tengah drive tiba-tiba baru Boleh. teringat ada meet. Okay. Sorry. Terima kasih komitmen. First of all, saya nak share lah pasal satu mengenai keselamatan Alright. pintu sepadan kita. Okey. Kalau sedia maklum, Johor ni adalah dia mempunyai pintu antarabangsa yang sangat paling banyak lah di udara, darat dan juga laut. So saya tertarik dengan statement Ketua Polis Johor baru-baru ini, Dato' Ayub Pichahan, yang mana dia bekerja keras untuk membantras parti di seluruh perairan negeri Johor. Sehingga nama beliau famous ke Indonesia dan menerima banyak ugutan. Okey. Jadi saya menyarankanlah, kalau boleh harapan saya, kita memperketatkan lagi sempadan negara kita. Dan meramaikan lagi lah anggota-anggota di pesisir pantai. Dan saya berterima kasih ingin ucapkan terima kasih kepada barisan hadapan kita, frontliner kita, terutamanya polis, PDRM, askar, Jabatan Immigration, jabatan lama saya yang pernah saya berkhidmat dulu. Yang mana hari ini mereka berempat-pulas, waktu COVID-19 ni mereka berempat-pulas menjaga keselamatan negara kita dan juga menjaga sempadan negara kita. Dulu Syawaluddin kerja kat mana? Saya dulu Department Immigration, Tuan Azan. Dekat Second Link, IQ. Sekarang saya kerja sendiri. Berniaga sendiri. Ada kerja kosong? Ada kerja kosong? Baru bagi kerja kosong kat budak kampung saya, buka kedai barber. Good. Bagus. Okay, teruskan. So, yang pertama. Yang kedua, daripada segi sempadan kita juga, iaitu Singapura dan juga Johor. Dan saya harap proses pembukaan sempadan tu dipersegerakanlah. Saya sedia maklum memang susah proses tu. Sebab kawan-kawan saya ramai terkandas dekat Singapura. Orang tanya saya bila itu sepadan buka, cakap sabarlah sikit sebab dia orang dah berbulan-bulan kat Singapura kan. Jadi kawan-kawan immigration saya pun kontak YB. Dia orang dah cakap selesa pula bila itu sepadan ditutup. So cakap sabarlah. Nanti kalau buka mungkin ada SOP dia lah. Jangan kita cakap macam tu je lah. Sebab dia orang akan kontak saya, refer saya macam mana semua kan. So daripada undang-undang, daripada bahagian undang-undang saya tak ada nyatakan apa-apa sebab saya bukan tak ada background law. So saya mau fokus kepada keselamatan lah. Harapan saya pintu sepadan diperketatkan dan juga kita bantras kedatangan parti di negara Malaysia ni lah. Untuk tidak menyebabkan merebaknya COVID-19 dengan adanya parti ni. Itu saja Tuan Azan. Okay, semalam cantik lah. Semalam kita ada 2 kes baru je kan? Betul. 2 kes baru dan kita dah masuk hari yang ke-19 tidak ada kematian. So sebenarnya ialah walaupun saya dekat KBS, tuan-tuan dekat tempat masing-masing, saya percaya tuan-tuan juga mempunyai perasaan dan naluri seperti saya bila kita tengok persentage itu menurun, kadar kematian semakin dapat dikawal, yang serius dekat ICU-nya pun tak banyak. Kita pun rasa terharu juga macam Syamrin cakap ni, kita punya frontliners bekerja tak kira waktu walaupun dia orang sendiri berdepan dengan masalah kan. Jadi semalam sedangkan frontliner kita berdepan dengan macam-macam cabaran tu. Kan? Macam-macam cabaran. Semalam saya petik macam Syawaluddin sebut pasal Ketua Polis Johor. Semalam Ketua Polis cakap apa? Kalau nak jadi pegawai polis jangan takut kan. Kedepan ni kan. So ini penting bab ni untuk kita perketatkan kawalan dan bentras kedatangan parti. So terima kasih Syawaluddin di atas perkongsian yang pertama. Kita ada 3 laluan masuk, darat, udara dan laut. Itu adalah yang paling hampir dengan kita. Ramai rakyat kita pun di sana, belia-belia pun ramai di sana bekerja macam yang disebut, tak boleh keluar. So kita harap kawalan ini terus diperketatkan. Terima kasih Syawaluddin untuk first round ini. Saya nak pergi yang kedua. Yang kedua saya nak bagi kepada sekejap saya tengok nama
Saya kena bagi kepada jawatan kuasa ni dulu. Johor 13, Ho Wiyan. Johor 13, silakan. Brother. Ya, ada. Terima kasih Tuan Hazan. Alright. Selamat petang semua. Ya, hari ni saya nak kerja ke? Ya. You ada kat tempat belum lagi. Sekarang final year. Final year. Okey, teruskan. Ya, saya nak share sedikit pasal keselamatan juga yang sama dengan saudara Syawal tadi. Okey. Boleh dengar? Boleh. Ya. Saya nak share dengan isu semasa yang berkaitan dengan beberapa mungkin bulan yang lalu, iaitu isu keselamatan negara yang berkaitan dengan kemasukan perarian Rohingya. Saya rasa kita perlu lagi menaikkan image mungkin sempatan negara kita, dan juga sebab kita jarang nampak ada peralihan yang mungkin dia nak cuba masuk Singapura ataupun cuba masuk Thailand. Tetapi kenapa mereka akan memilih Malaysia? Saya rasa ini mungkin disebabkan kita mungkin ada kelonggaran ataupun macam-macam yang lain. Jadi juga kita boleh nampak di Sabah terdapat banyak ancaman lanun yang menyebabkan nelayan telah diculik di perairan Sabah. So ini adalah satu, saya rasa, isu yang sangat sensitif dan juga serius yang kita perlu mengambil berat terhadap isu ini. Ini adalah apa yang saya nak sharekan sedikit yang berkaitan dengan sempatan negara. Okey. Kalau kita tengok Ho kan, saya nak panggil you pakai Ho ke Wei ke Yan? Ho boleh, Wiyan pun boleh. Okey. Kalau kita tengok apabila kita katakan kita nak tolak kemasukan pelarian ini, ada beberapa negara dia sindir, dia perli kan, desak kita supaya terima kemasukan pelarian ini kan. Jadi dalam 2 hari lepas menteri yang berkaitan dia bagi tahu dia challenge negara yang tak bagi tu, negara yang apa yang suruh kita terima tu, dia challenge. Okay, you ambil. You nak ke tak ambil? Apa komen you? Saya rasa beliau yang Menteri Pertahanan ni, dia telah buatkan keputusan yang sangat baik. Sebab saya rasa kita boleh je terima peralihan ini jika kita mempunyai kemampuan untuk menjaga mereka. Tetapi pada masa ini saya rasa kita pun hanya survive dalam COVID-19 ini. So kita perlu mempunyai satu masa untuk pemulihan. Jadi so far saya rasa tidak sesuai untuk masa kita menerima peralihan ini lah. So jadi kalau ada negara lain yang nak challenge-kan kita why not we challenge back to them to ask them to accept the peralihan kan. Ini pandangan daripada saya lah. Okay. Kita dah terlalu baik kot kan. Kita terlalu baik tapi kadang-kadang terlalu baik pun susah juga. Terlalu baik pun susah juga. Cuma sebelum saya pergi yang lain, saya juga suka petik balik yang Syawuluddin sebut tadi. Tentang kita nak membentras parti tu tadi. Kalau kita tengok di Muktakhir ni, kenaikan kes-kes baru COVID ni banyak datangnya daripada kem-kem tahanan kan, kem-kem tahanan parti ni. Dekat Semenyih, dekat Bukit Jalil. Yang banyak parti tu ditahan, kem tahanan ini bila dibuat ujian saringan, di situ yang banyak tu sampai 300 hari, 400 hari. Jadi apabila dia pulih, plannya nak hantar balik. Sebabnya kita nak tanggung dia dekat pusat tahanan ni, kosnya lagi tinggi. Jadi saya nak balik kepada Syawuluddin. Ada cadangan supaya mereka yang ditahan dekat kem tahanan ini, yang itu dia ambil bekerja untuk mengelakkan kita tanggung dia. Lebih baik dia bekerja dekat dekat kawasan-kawasan pembinaan. Apa pandangan Syawuluddin? Kita boleh, saya setuju dengan pandangan Tuan Hazan
untuk kita ambil semula. Tapi we have to control. Kita control lah pengambilan ni. Dan itulah masalah orang kita pula tak nak bekerja pula sektor pembinaan ni. Yang itu kita bincang dalam siri yang pertama, kita bincang banyak bab ni. Sanggup tak itu bekerja? Itu problemnya. Tapi saya puji dengan tindakan Menteri Wilayah lah, Tan Sri Anwar Musa, mana mengenai pasal selayang. Dia beri peluang kepada gelandangan, dia offer kepada orang muda di kawasan bandar yang dah hilang pekerjaan untuk kerja di pasar lah. Sebab mindset orang kita ni kerja pasar ni kotor. Dan kerja buruh binaan ni penat. Jadi saya setuju pandangan Tuan Azan supaya mungkin kita boleh ambil daripada, kita tetapkan persen lah. Dan kita perlu jika mana yang nak ambil pekerja ni, kita kena applykan dia orang permit yang sah, yang salah guna permit. Ini saya nak tambah sikit lagi Tuan Azan, mengenai kita nak mengekang kedatangan parti ni, kita minta kerajaan pada hari ini tambah aset pertahanan kita di pesisir pantai negara. Sebab hari ni kalau kita tengok, saya baca di Facebook page MMP, MMP tu, dia supporter kepada ketenteraan, dia kata kita kurang aset pertahanan di ruang air lah, di lautan negara. Sebab tu kita susah nak kontrol kedatangan parti. Sebab tekong-tekong bot ni diorang dah baca dah berapa time bot polis lalu, polis marine lalu, berapa time APMM lalu. So diorang dah tahu dah. So itu salah satulah saya punya pandangan lah, supaya kita dapat mengukuhkan lagi kita punya sempadan. Okay, Tuan Azan. Terima kasih Kamaluddin. Daripada kita tanggung parti tu, kita pasal tanggung kos yang banyak, baik kita suruh dia bekerja kan, jadi dia tanggung kos dia sendiri. Okey, seterusnya saya nak bagi laluan kepada Perak 01, Farhan Mokli. Mana Farhan? Farhan Mokli ni sekarang ni Perak ni dah mula musim durian ni. Okey Farhan, you dekat mana ni? Tempat kerja ke, kat rumah ke? Saya kat rumah. Saya tengah belajar online sekarang ni, tengah final sem, final year. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. You belajar kat mana? Kepada moderator. Ya. Farhan belajar kat mana Farhan? Dengar ke? Farhan belajar kat mana? Ya. Saya dekat UiTM Seremban. Seremban 3? Ya, betul. You buat apa tu? Sport science ke? Polisi ke? Sains pentadbiran. Okay. Sains pentadbiran. Alright. 20 Julai ni saya start intern dekat KBS. Di Putrajaya? Tapi tak tahu lagi department mana. Okey, tak apa. Lepas ni saya serahkan pada awak untuk jadi moderator. Oh ya. Kan? Ini proses pembelajaran kan? InsyaAllah boleh tengok macam mana. Okey, beres. Okey, terus. Saya menyokong. Okey, saya ada beberapa isu lah. Ada bukan satu tapi mungkin 3 yang isu yang saya nak bawakan. Sebab saya sebelum saya nak kita nak diskusi ni, saya ada bertanyakan jugalah, macam saya buat Instagram, ada buat question bertanyakan kepada rakan-rakan saya apa isu yang sekarang ni mengenai keselamatan ibunda integriti yang menjadi concern mereka kan. Jadi yang tadi yang telah saudara Syawal dan juga telah cakap mengenai isu keselamatan sempadan kita, iaitu pasal isu saya rasa baru-baru ni juga ada yang berita, ada tengok video yang baru ni, ada Aceh, Indonesia telah menerima pelarian Rohingya. Lepas tu dia ada Kenya, dia sindir juga dalam Malaysia. Dia sindir Malaysia yang kata Malaysia yang menolak mereka, so Aceh tetap menerima. Contohnya begitulah. Dia ibarat dia seolah-olah ibarat Malaysia ni macam ada satu tanggungjawab. Dia memberikan tanggungjawab Malaysia untuk nak menerima Rohingya ni. Padahal sebenarnya tanggungjawab siapa Rohingya ni kan? Etnik Rohingya ni kita tahu semuanya memang asalnya daripada Myanmar. So nak dia punya tanggungjawab dia terletak kepada negara asal mereka, Rohingya. Kalau mereka tidak menghalau etnik negara masing-masing dia sendiri, tak akan berlaku salah ni kan. Jadi saya rasa apa yang kerajaan lepas ni boleh buat, mungkin kalau dia, bila isu ni bukan masalah sebuah negara je tapi region, itu negara Southeast Asia ataupun ASEAN punya masalah. Jadi saya harap lepas ni kalau mungkin lepas ni kalau ada negara mempunyai seperti ASEAN
regional forum ataupun ASEAN Summit, mungkin lepasnya walaupun virtual, perlu menengahkan perkara ni lebih keras lah, lebih tegas, sebab kita tahu walaupun ASEAN tidak ada satu prinsip iaitu non-interference terhadap domestic affairs yang melibatkan isu dalaman, tapi perkara ni dah berlarutan, serius. Mungkin kalau tak boleh bawa melalui ASEAN, kita bawa melalui PBB dan sebagainya. Kita perlu menggesa supaya betul-betul Myanmar ni betul-betul menyelesaikan masalah etnik Rohingya ni, bukannya nak membiarkan diri kita ni kita lama mungkin Malaysia ni kata baik, tapi kita punya tahap kita ada had dia kan. Dan dalam keadaan sekarang pula dengan COVID-19 dan sebagainya, memang kita perlulah kita consider balik bagaimana perkara ni perlu diselesaikan di pihak pihak yang lebih besar, iaitu international punya scope kan, itu pun regional scope. So itu dia pendapat saya. Kemudian saya nak bercakap juga tentang isu keselamatan yang baru ni, yang sebelum ni waktu raya itu yang agak panas, iaitu tentang isu pemandu mabuk. Kita semua tahu yang bahawa Menteri Pengangkutan Dr. Wee Ka Siong dah pun merangka satu rang undang-undang untuk dibawa ke sidang Parlimen Julai ni. Jadi saya cuma nak menyokonglah dengan usaha tersebut, bahawa memang benar kita setuju bahawa yang pemandu mabuk ni perlu ditingkatkan lagi dia punya hukuman dia. Cuma betul lah Dr. Wee Ka Siong ada menyebut yang kita tak boleh terburu-buru untuk meletakkan hukuman mati dan sebagainya. Cuma yang hukuman yang sedia ada ni agak ringan. So mungkin lepas ni kalau berlaku sekali lagi, kita tambah lagi yang sebab yang tak ada adalah dari segi gantung lesen. Ini tak hilang terus kelayakan untuk memandu. Itu satu yang boleh rang undang-undang baru. So diharapkan dalam sidang parlimen yang akan berlangsung Julai ni, benar-benar rang undang-undang tersebut diluluskan oleh Dewan Rakyat supaya kes ni akan tidak berterusan lah, akan at least akan berkurang lah. Itu dia. So dan semalam juga saya masa berjumpa dengan saya ada bertanyakan banyak pendapat daripada rakan-rakan yang pada Instagram dan sebagainya. Kita sekarang tahu bila isu tentang undang-undang dan integriti, sekarang negara kita pun tengah agak goyah, iaitu kerajaan kita pun tidak stabil. Kita tahu bagaimana negara kita pun ada berbolak-balik politiknya. Ahli politik kita, ahli parlimen kita, ada yang lompat parti dan sebagainya, lompat koalisi dan sebagainya. So ada yang mencadangkan, dan cadangan ini bukan yang pertama kali, telah pun dicadangkan di parlimen, iaitu untuk kita menggubal satu akta anti lompat parti. Perkara ni pernah diajukan oleh tak silap ahli parlimen di dalam Dewan, cuma balasannya mengatakan bahawa bila nak buat akta anti lompat parti ni bercanggah dengan artikel 10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu menghadkan rakyat untuk kebebasan berpersatuan. Tapi bila kita tengok balik, seperti negara-negara lain pun, seperti UK pun ada akta anti lompat parti ni. Contohnya bila dia bukan menghadkan untuk mana-mana ahli parlimen untuk melompat parti, tapi ada syarat. Contohnya apabila satu ahli parlimen tu dia nak lompat parti, dia nak pergi ke parti yang lain, dia ada syarat iaitu meninggalkan jawatan sedia ada, dan perlu buat PRK semula dan melihat mandat rakyat adakah setuju dengan parti barunya. Sebab kita tengok sekarang memang bila ahli politik kita boleh sewenang-wenangnya untuk pergi ke parti mana-mana saja. Jadi bahaya tau. Dia macam kata kestabilan tu susah nak dapat, kestabilan politik. Dan kita tahu bila kestabilan politik ni banyak pula kesan dia. Jadi saya harapkan perkara ni boleh diajukan semula pada sidang-sidang seterusnya, sebab akta itu boleh digubal. Dia punya tak mengata untuk menolak untuk akta itu digubal agak tak begitu kukuh. Sebab jadi kita sebagai antara pressure group lah paling belia ni kan. So at least ada suara berkenaan perkara ni untuk kita mula at least daripada pandangan belia sendiri untuk melihat pentingnya untuk kita menggubal akta anti lompat parti ni. Yalah. So itu saja. Terima kasih. Sebagai saya faham sebagai orang muda, malah sebagai rakyat pun kita nak tengok suasana kerajaan yang stabil je kan. Ya, betul. Bila stabil, pentadbiran stabil, ekonomi stabil, manfaat dan limpah ruah tu dapatlah. Tapi kalau tak stabil ni susahlah tak? Susah. Macam
Okey, cuma tadi mula-mula tadi Farhan ada sebut petik pasal yang Rohingya tu. Saya nak tanya Farhan sendirilah. Kalau orang lain nak interrupt pun boleh saya dah baca satu cerita yang menyebut tentang Bangladesh ada menyediakan satu penempatan perkampungan yang proper untuk pelarian Rohingya ni, tetapi dia orang tak ada. Ada baca tak? Dia sedia kawasan perumahan kan, cantik. Tapi difahamkan pelarian Rohingya ni tidak mahu di situ. Ada baca tak artikel tu? Saya cuma ada baca yang Itu ada. Ada Nazir ada baca Nazir. Macam mana Farhan? Saya ada dengar yang pasal ni lah, kenapa kebanyakan orang tak mahu menerima Rohingya ni, ada satu dia sebab attitude etnik di sini. Sebab kebanyakan negara ada je migran daripada negara lain tapi masih boleh menerima. Tapi bila menyebut pasal Rohingya ni, ada yang kata bila kita bagi pendapatan dan sebagainya, dia orang kata tak tahulah, ini saya bacakan daripada artikel-artikel di Facebook dan sebagainya, mengatakan mereka ni bila dah beri betih dia nak peha, contohnya macam tu. Dan Bangladesh dan disiplin pun tak begitu merasakan lah untuk menjadikan tempat tu. Tapi yang kisah pasal tempat tu saya tak jelas sangatlah. Ada dalam kes di Bangladesh ni, saya fahamkan dah ada ditunjukkan gambar penempatan yang cantik yang baru untuk dia, tapi dia tak nak. Nazir dari Terengganu ada baca, ada tengok tu Nazir? Ada tuan. Betul tapi difahamkan dia orang tak mahu pula Nazir ada pandangan? Pandangan saya macam itulah. Sebab diorang datang sini sebab diorang tengok Malaysia ni satu negara yang terlalu memberi kepada mereka lah sebenarnya. Itu dia punya sebenarnya pasal kita ni penuh adab sopan ni kan, adab sopan kita tinggi budi bahasa tinggi. Orang Malaysia ada budi bahasa dia tinggi. Okey, baik. Saya nak tinggalkan Farhan dulu untuk pergi kepada kita punya member wanita pula. Saya nak dengar suara wanita kan. Farisha. Siapa dia? Farisha. Oh, ada request lah. So saya nak bagi pada Johor Perak 08. Farisha Akila. Mana dia? Farisha Akila. Tu dia. Farisha ada kat mana ni? Ada kat rumah. Kat rumah. Okey. Dia tanya Farhan tak masak kan? Farisha sekarang kerja ke ataupun apa? Dah bekerja belum? Belum lagi. Belum. Sebelum ni saya belajar. Belajar di mana? UiTM Shah Alam. Bidang apa tu? Bidang undang-undang. Okey, nanti itu. Kena tu dalam ni. Okey. Kongsikan. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada moderator Tuan Hazan atas inisiatif untuk mengadakan diskusi secara virtual pada hari ini. Yang pertama, kalau tadi saya tengok macam semua pakat bawa isu-isu berkaitan pelarian Rohingya, pendatang asing dan sebagainya. Ya? Okey, teruskan. Okey. Namun isu yang saya rasa dekat sikit dengan saya adalah isu yang berkaitan dengan wanita. Alright. Kalau kita lihat pada hari ini, iaitu isu yang hangat diperkatakan adalah isu berkaitan rogol. Iaitu berkenaan, kalau kita tengok undang-undang pun, penal code kita section 375 pun dah cakapkan kalau seorang itu merogol dibawa against seorang wanita punya kemahuan ataupun consent wanita itu, dia boleh disabitkan dengan kesalahan. Namun ada beberapa isu kebelakangan ini yang bangkit mengatakan sebenarnya yang patut dipersalahkan adalah mangsa rogol itu sendiri, bukannya wanita. Jadi itu yang saya nak macam terangkan berkenaan isu yang apa yang dibangkitkan. Namun yang saya cuba nak tekankan adalah berkenaan SIDO. Kita tahu ada SIDO, tapi berkaitan rumah tangga iaitu rogol dalam rumah tangga. Kalau kita tengok, kalau dalam rumah tangga dari segi Islam pun memang suami ada hak terhadap isteri. Jadi kalau kita tengok
daripada penal code pun, kita punya Akta Undang-Undang 376, jika seorang suami itu melakukan keganasan yang untuk membuat sexual intercourse bersama seorang isteri pun boleh disabitkan kesalahan minimum 5 tahun. Alright. Jadi di sini kalau saya nak lihat, mungkin kita kurang perhatian apabila berlakunya kes rogol dalam rumah tangga. Polis dia jarang ambil perhatian sebab perkara ini merupakan satu perkara yang orang rasa tak patut dibawa pun lah. Jadi saya rasa perkara ni yang patut dikuat-kuatkan selagi kan undang-undang ini. Sebab rogol dalam rumah tangga ni sama juga dengan rogol yang bermaksud itulah rogol yang walaupun belum berkahwin dan sebagainya kan. Itu yang concern saya pada ini. Yelah, kalau dalam kes rumah tangga ini nak dibawa ke mana? Mahkamah Syariah ke Mahkamah Session? Kalau kes dalam rumah tangga, Mahkamah Syariah. Syariah, okey. Alright, teruskan. Yang tu berkenaan yang isu tu, kalau kita tengok dalam sekarang banyak isu-isu yang berkaitan masalah rogol ni ada juga terjadi dalam golongan kanak-kanak, sebab 76%-nya adalah yang terlibat tu adalah daripada golongan yang berumur 18 tahun yang ke bawah. Jadi dekat sini saya rasa perlunya penguatkuasaan lagi berkenaan isu rogol ni. Sebab saya lihat kalau isu rogol ni banyak terjadi dalam mahram itu sendiri. Soalnya macam ayah, pakcik saudara, datuk saudara juga yang terlibat. Kalau kita tengok bayi pun boleh dirogol. Jadi perkara-perkara seperti inilah kalau boleh kita macam pertingkatkan lagi hukuman yang setimpal yang boleh dikenakan kepada perogol itu. Bukannya kita merasakan bahawa perkara ini patutnya dipandang enteng, sebab kita tengok rogol ni merupakan dah jadi satu habit dalam golongan, terutamanya golongan Melayu. Sebab kalau kita tengok statistik pun, ya saya. Hukuman yang ada sekarang ni yang Kila tahu apa dia? Hukuman untuk kesalahan. Kalau ikut balik akta yang saya cakap tadi 375 tu, hukuman rogol yang akan dikenakan itulah yang penjara dan juga sebatan terhadap mereka yang merogol. Tapi bagi yang maksudkan saya, macam dari segi yang suami merogol seorang isteri, dia punya limit tu 5 tahun je imprisonment term dia. Kalau di bawah 376? 375A. Sorry, salah. 375A. Ada rumah tangga. Husband causing hurt in order to have sexual intercourse. Maksudnya seorang suami bertindak di luar jangkaan, mencederakan isteri semata-mata untuk adakan hubungan seksual. Okey, itu 375A. 375A. Mana maksimum hukumannya 5 tahun. 5 tahun. Alright. Ada sebatannya. Ini Mahkamah Syariah lah. Ini Mahkamah Syariah lah. Di bawah Mahkamah Syariah. Tapi kalau masalah rogol yang bukan dalam rumah tangga, selalunya dibawa di Mahkamah Sivil. Termasuk juga yang rogol kanak-kanak dan sebagainya. Itu adalah disabitkan Mahkamah kanak-kanak lah. Berbeza mahkamah, berbeza hukuman pula tu. Okey, teruskan. Cuma yang berkenaan yang satu yang berkenaan perkuasaan undang-undang, contohnya yang SIDO kan kita memang dah tekankan, tapi kita Malaysia kita sign the declaration untuk SIDO, cuma kita tak application kan SIDO tu, di mana yang rogol dalam rumah tangga boleh disabitkan hukuman yang berat, hukuman yang timpal bagaimana rogol di luar. Jadi dekat sini mungkin satu iaitu penguatkuasaan yang boleh kita ambil balik SIDO tu. Yang kedua, kita wujudkan rumah-rumah yang secara legal, yang orang kata rumah-rumah yang tumpangan khusus untuk yang kanak-kanak yang mereka ni dirogol oleh ahli keluarga sendiri. Sebab mungkin hukuman yang dikenakan oleh seorang perogol iaitu seorang ayah, hukuman dia tak lama. Jadi kanak-kanak itu akan mengalami proses trauma. Bagaimana dia nak ambil masa untuk menempuh proses trauma tu pun mengambil masa yang sangat lama. Jadi di situ kita mungkin boleh memberikan inisiatif perlindungan kepada kanak-kanak yang dirogol. Bukan sekarang memang dah ada ke rumah-rumah bawah JKM itu bukan dah ada ke?
Ada. Tapi kalau kita tengok sekarang, dia macam tak. Saya macam nak kata, kita ada, tapi benda yang ada ni, kita dah tak nampak. Orang dah macam tak jelas berkenaan itu. Contohnya macam kalau kita tengok JKM pun sekarang banyak je program-program JKM, tapi rakyat banyak masyarakat golongan belia khususnya tak tahu. Kadang-kadang apa yang program parlimen belia buat pun banyak je belia-belia kat luar tak tahu kan. Jadi macam tu juga sebab enlightenment of Malaysia punya people dia kurang. Jadi mungkin daripada penggerakan belia itu sendiri, bagaimana NGO belia tu bergerak tu perlulah, dia perlu untuk macam menerangkan, enlightenkan lagi betapa macam perlindungan untuk kanak-kanak ni tak ada. Sebab ada juga kes yang di mana kanak-kanak ini pernah dirogol semasa umur 9 tahun. Jadi apabila ayah dia dah lepas daripada penjara dan sebagainya, hukuman pun dah dikenakan, namun perkara itu berulang balik. Jadi dia macam pisang berbuah 2 kali. Apa yang saya cuba nak bawa ni macam satu penguatkuasaan yang kita dah ada dasar, pada dasarnya dah ada. Cuma kalau boleh nak kuatkan dasar tu. Cuma saya tak nak nampak macam dasar semata-mata. Contohnya dasar belia negara. Dia dah macam benda lain. Dasar belia negara pun kita tak nampak jalan sekarang. Kita ada dasar tapi kita tak nampak sebab kita tak kukuhkan dengan betul-betul. Itulah pada pandangan saya itu. Kedua, kita ada perlindungan, inisiatif perlindungan untuk kanak-kanak ini bermaksud perlindungan yang mengambil satu jangka masa yang lama, bukan satu masa jangka pendek dalam pemantauan pihak hospital, pemantauan daripada pihak berkuasa semata-mata. Itu merupakan satu pendekatan yang pendek. Jadi kita perlu memikirkan satu pendekatan yang untuk masa yang panjang. Alright. Itu saja dari saya. Terima kasih Akilah, seorang bakal pengamal undang-undang lepas ni. Okey, kita nak teruskan diskusi kita tengah hari ni. Saya nak persilakan pula sahabat kita Pahang 06, Muhammad Amirul. Ada Muhammad Amirul ada di talian? Muhammad Amirul, Pahang 06. Dah keluar? Okey, dia keluar tu tak apa. Kalau dia masuk balik kita bagi ruang. Saya nak teruskan kepada seorang lagi ahli dalam jawatan kuasa keempat, jawatan kuasa keselamatan undang-undang ni, iaitu dari Selangor 03, Afifah. Silakan, Afifah dah lama di talian. Silakan Afifah. Okey. Pergi mana Afifah? Dia bangun pula. Dah panggil dia bangun pula. Kemana Afifah ni? Okey, tak apa. Agak dia tak dengar. Tu dia duduk balik. Afifah, saya nak bagi peluang pada Afifah ni sebenarnya. Ya. Okey, dah macam pembaca berita pula saya tengok tu. Afifah dekat mana sekarang ni? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dekat office. Di office. Afifah kerja kat mana? Institut Darul Ihsan, IDE. Okey. Research Center. Okey. Lama dah kerja kat situ? Lama jugalah, dah dekat 3 tahun. Okey. Sepanjang COVID itu bekerja ke tak? Sepanjang COVID bekerja di rumah lah. Bekerja di rumah. Okey. Sekarang ni di office? Sekarang di office. Saya juga seorang student di UiTM Shah Alam. Bidang? Pelajar part time. Okey. Bidang Meskom. Meskom. Okey, silakan. Banyak tadi isu yang saya dah dengar daripada jawatan kuasa saya sendiri. Kebanyakan di pasal Rohingya, pasal sempadan dan yang baru tadi saudari Akilah baru beritahu tentang rogol ya. Ya. Saya membuka isu lain, iaitu saya rasa lebih dekat dengan masyarakat sekarang dan juga terutamanya belia lah selepas COVID ni, iaitu isu kesihatan mental. Okey, mental health. Okey. So, apa yang saya nampak bila COVID-19 ni, sebelum terjadinya COVID-19 ni sendiri pun, isu kesihatan mental ni dah tular ataupun orang panggil macam dah viral lah dekat seluruh masyarakat dan terutamanya student. So saya mencadangkan kalau boleh
kerajaan memastikan saringan kesihatan mental tu dibuat di setiap sekolah selepas buka sekolah lepas ni. Maksudnya bila dah sekolah buka, kita wajibkan ujian kesihatan mental tu untuk student. Sebab Sekolah menengah, ramai sekolah yang rendah. macam Fifa, sekolah saya rendah, rasa sekolah rendah. memang semua. Sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar universiti sendiri. Dia buat semua Sebab saya ada adik yang memang belajar pun sekolah rendah lagi. Bila dia study dekat rumah, dia dapat migraine yang terlampau teruk lah. So saya rasa ujian kesihatan mental ni sangat penting lah untuk student sekarang dan juga masyarakat kat luar jugalah. Lepas tu saya cadangkan juga untuk mengadakan counselling. Counselling yang wajib lah untuk student. Bukan saja kat sekolah tapi dekat universiti sendiri. Saya rasa dia mudah untuk buat di sekolah. Tapi bila kita nak buat saringan, bila kita nak buat counselling ni, dia sukar bila kita sebut dalam universiti sendiri. Sebab kalau saya rasa ramai lah yang setuju dengan saya kalau bila cakap pasal universiti je sangat susah sebab budaknya bersepah, dia bukannya macam kalau budak sekolah kita boleh detect diorang punya masa tu semua, tapi kalau budak universiti dia punya jadual lain-lain semua. So kita terpaksa ambil inisiatif yang barulah. Kena mewajibkan, kena perhalusi lagi lah macam mana cara untuk memastikan pelajar universiti sendiri pun dapat kaunseling dan juga ujian kesihatan mental tu sendiri. Dan bagi saya bila kesihatan mental ni dia mengundang kepada banyak perkara lah. Antaranya keganasan rumah tangga, kemurungan yang saya rasa banyak dah kes kemurungan sekarang yang menjurus kepada bunuh diri ataupun mencederakan orang lain. Tapi kebanyakannya mencederakan diri sendirilah. So saya membawa isu kesihatan mental ni perlu diketengahkan lagi dalam proses pemulihan selepas COVID-19 ni. Itu saja. Salah satu daripada isu yang perlu kita tangani adalah macam mana nak handle kes-kes berkaitan dengan kesihatan mental post-COVID. Pasal kita faham memang macam betul apa yang Afifah cakap, ramai yang kena buang kerja, yang hilang pekerjaan dan graduan yang keluar tak dapat pekerjaan kan. Kemudian sebahagian besar juga daripada student-student yang tak dapat menghadiri kelas secara fizikal terpaksa menghadiri kelas secara maya seperti ini, juga dia tak boleh nak catch up kan, tak boleh nak catch up. Dia feel dia pun lain kan. Macam kita bersidang lah. Kita bersidang, berjumpa secara fizikal dengan maya macam dia lain feel dia, betul tak? So okey, kita faham. Cuma saya tertarik bila Afifah kata mungkin perlu dah sampai masanya untuk kita buat ujian ini sampai ke peringkat sekolah menengah, sekolah rendah, IPT untuk mental test mental test lah. Kita nak panggil mental test ke? Apa dia punya istilah kalau mental screening tuan. Mental screening. Betul. Kita di negara kita ni perkara-perkara ni dia tak berapa belum menjadi besar dari segi kerjayanya sebenarnya, saya rasa lah pandangan saya. Tapi kalau di negara Europe, bidang psikologi, bidang kaunseling ni dah menjadi salah satu daripada bidang yang penting. Dan kita tak apa-apa kalau orang pergi ke pusat kaunseling pun kita punya persepsi masih lagi ada satu persepsi lain kan. Orang pergi ke pusat kaunseling kita ingat ni mesti ada masalah ni. Sebenarnya kaunseling bukan untuk orang masalah. Kan? Jadi persepsi itu pun tak berapa cantik lagi di kalangan masyarakat kita. Okey, terima kasih Afifah. Saya nak teruskan diskusi kita. Nak tambah? Saya rasa lah
Cik Azan, saya nak tambah satu. Saya rasa advokasi tentang kesihatan mental ni sendiri perlu dipertingkatkan lagi lah. Lebih-lebih lagi kepada ibu bapa dan saya rasa golongan yang lebih tua lah, sebab kebanyakannya saya rasa banyak dengarnya bila ibu bapa sendiri yang mungkin dia tak faham keadaan anak-anak dia. Dia rasa macam benda ni sikit je, tak ada apa pun. Kebanyakan ada, kalau yang menggunakan agama lagi kita stres bila dia kata kita ni tak solat lebih ke, ataupun ni tak banyak berdoa ke. So kalau boleh advokasi tentang kesihatan mental ni perlulah dipertingkatkan lagi. Masuk bukan saja keluarga, di kalangan komuniti, dalam kalangan masyarakat itu kan. Dalam masyarakat sendiri. Betul. Okey. Terima kasih Akilah. Satu pandangan yang jujur, yang nampak menarik juga untuk kita kongsikan. Kita faham dalam tempoh post-COVID ini, kita pun terima macam-macam panggilan. Kita ada pusat apa dipanggil center kita yang untuk post-COVID ni kita ada sekarang ni. Sepanjang COVID berlangsung, kita ada satu center kita di aras bawah bangunan ini, menara ini, yang menerima macam-macam panggilan. Menerima macam-macam panggilan yang perlukan hikmat, tunjuk ajar, bantuan, bimbingan, peluang, semua ditanya kepada kita. Dan mereka ini terkesan daripada COVID dan perlu kita take care dia lah. Betul macam Afifah cakap, kesan ramai yang tak bekerja, hilang pekerjaan, tak dapat kerja, graduan menganggur. Okey, terima kasih Afifah. Kita nak panjangkan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Tengah hari ini sekarang dah pukul 1-2 tengah hari. Kita ramai lagi. Kita kalau ikutkan dalam senarai saya ni ada 2, 4, 6, 8, 10. 10 orang dari jawatan kuasa 4. Bagus, satu penyertaan yang ramai. Kemudian kita ada sekarang ni ada 3 orang daripada jawatan kuasa yang lain. Okey. 2 orang daripada jawatan kuasa 3 dan seorang daripada jawatan kuasa 8. Kita nak teruskan kepada Ilman Hakim. Silakan Ilman Hakim. Terima kasih Tuan Azan. Dan terima kasih pada kawan-kawan yang sudi join. So saya ada beberapa isu lah. Jadi pertama berkenaan dengan sains sudo. Sains sudo ni dia macam satu penjelasan. Contoh macam kalau kita jual barang, kita jual produk apa-apa, dan kita claim produk ni boleh sembuhkan penyakit-penyakit yang tertentu. Walaupun benda tu tak terbukti betul pun. Jadi saya nampak bila contohlah sekarang macam orang tengah jual banyak barang kat online, jual bisnes dan sebagainya. Jadi banyak benda-benda macam ni yang dah lama dah berlaku sebenarnya. Contoh jual satu pil ataupun jual satu makanan, kalau kita makan boleh sembuhkan penyakit buah pinggang dan sebagainya. So benda ni menyebabkan ramai golongan yang mungkin kurang pengetahuan terhadap isu-isu macam ni, dia percaya. Dia mudah percaya. So dia beli, at the end of the day benda ni akan menyebabkan berlaku masalah yang lagi teruk lah. Contoh macam kalau sebelum ni tak ada apa-apa penyakit, dan dia akan menambah penyakit yang baru. So saya pun pertama kali dengar sains sudo ni. Sains sudo ni, saya dapat ilham ni pun daripada debat rakan muda hari tu, ada usul pasal sains sudo ni lah. So sains sudo ni kita cadangkan untuk kita wujudkan satu undang-undang supaya kita memerangi sains sudo ni, sebab dah terlampau ramai dah mungkin artis ke ataupun influencer yang dia jual barang, dia nak tarik crowd customer dengan cara dia claim benda tu boleh sembuhkan penyakit, sedangkan benda tu tak terbukti. Malah mungkin mereka juga tak melalui satu proses screening daripada Kementerian Kesihatan, menyebabkan akan berlaku lagi banyak side effect lah kepada pengguna-pengguna. Ada testimoni pula tu. Itulah. So yang kita dapat mungkin lah, kita tak tahulah legitnya testimoni tu macam ni, sebab kadang-kadang dia claim benda tu dia science related, macam kita nampak ada bukti saintifik dan sebagainya, tapi benda tu dia just macam tak related. Dia tak ada satu, okey kalau kita makan contoh pisang ke apa, dia boleh menyembuhkan penyakit diabetes. Dia tak ada satu penjelasan yang macam kita nampak, oh memang solid ada bukti saintifik yang boleh sembuhkan penyakit tu. Ya, betul. Okey. Yang kedua berkenaan dengan pengurusan semua manusia. Jadi macam kita tahu COVID ni menyebabkan ramai orang yang dah diberhentikan kerja dan sebagainya. Cuma apa yang saya nak fokuskan adalah berkenaan dengan mekanisme kita. So mekanisme yang kita laksanakan terhadap pembangunan pekerja ni ada banyaklah, tapi yang saya nak fokus adalah LIFO ataupun last in first out.
So last in first out ni kebanyakannya daripada golongan-golongan muda lah, golongan-golongan yang baru masuk kerja, dan bila syarikat tu macam nak golong tikar ke apa, mereka akan buang pekerja-pekerja muda ni terlebih dahulu. So macam Malaysia kita ada lagi satu undang-undang yang khusus berkenaan dengan isu pemberhentian pekerja. Contoh macam kalau di peringkat antarabangsa kita ada beberapa convention macam Termination of Employment Convention 1982, Convention 158 dan Termination of Employment Recommendation 1982 nombor 166. Jadi dalam convention ni dia menetapkanlah bahawa kalau kita nak buat LIFO sekalipun macam di United Kingdom, mereka ada satu akta dinamakan Equality Act 2010, 2010 Equality Act, supaya kalau kita laksanakan LIFO ini pun kita tak membuang pekerja-pekerja yang memang meritokrasinya bagus ataupun mereka ini memang boleh menyumbang kepada syarikat. Sebab kita risau bila LIFO ini kebanyakannya adalah golongan-golongan muda. Jadi mereka ini ada kemahiran, ada bakat, mereka ini memang boleh membangunkan firma ataupun syarikat mereka ke satu tahap yang lebih tinggi supaya lebih sesuai beradaptasi dengan situasi terkini. Jadi apabila mereka ini dibuang terlebih dahulu tanpa melihat kepada meritokrasi mereka, jadi perkara inilah yang menyebabkan berlakunya underemployment, mereka ini bekerja di luar daripada bidang mereka, dan kita tahu golongan muda ini juga merupakan golongan yang baru nak mencari kerja yang tak ada safety net yang baik, kewangan dan sebagainya. Jadi golongan muda inilah yang paling terkesan kalau kita laksanakan LIFO ini tanpa ada satu undang-undang khusus yang boleh memastikan bahawa mereka ini dibuang ataupun diberhentikan mengikut peruntukan akta dan undang-undang yang sepatutnya, ikut kepada keadaan tertentulah. So ini dua perkara yang saya nak bawakan. Man, saya nak kongsi, nak tanya Man. Antara dua perkara bila disebut tentang pembuangan pekerja ni, antara dua perkara lah, kalau anda sebagai majikan, antara dua perkara, antara pengalaman dengan kelayakan ataupun kelulusan, which one yang you rasa first priority? Sebenarnya dia melihat juga kepada meritokrasi lah. Ada sesetengah bahagian di mana pengalaman ini bermakna dan boleh memberikan kesan. Ada sebahagian yang memerlukan kemahiran. Contoh macam baru-baru ini kita lihat kenyataan daripada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sendiri, Menteri MITI, bahawa kebanyakan PKS ini memerlukan satu anjakan paradigma supaya kita boleh beralih daripada perusahaan konvensional kepada perusahaan yang digital lah menggunakan IR 4.0. Jadi di sini kalau contoh dalam situasi sebegini kita memang perlukan meritokrasi lah, kita melihat kepada ada anak muda ataupun mungkin juga golongan-golongan yang dah lama bekerja, mereka ini berupaya untuk mengadaptasi dengan IR 4.0. Jadi kita perlu untuk utamakan mereka ini supaya mereka ini kekal dalam syarikat-syarikat supaya syarikat ni boleh mengubah cara mereka beroperasi kepada industri revolusi 4.0. Sebab ada juga bahagian di mana pengalaman ini berfungsi. Contoh macam syarikat-syarikat yang nak memerlukan pengalaman supaya mereka boleh tahu budaya dalam satu syarikat dan sebagainya. Jadi ada dua-dua perkara ini penting. Jadi sebab itu saya percaya kita perlu melihat kepada meritokrasi lah. Meritokrasi ni juga melihat kepada kelayakan mereka daripada sudut pengalaman yang mana lebih banyak boleh menyumbang kepada syarikat. Itu yang perlu kita utamakan instead of kita laksanakan LIFO semata-mata. Saya tanya tu bukan apa, pasal saya selalu juga ditanya oleh anak-anak muda bila dia orang minta kerja, dekat borang tu dia ada tulis pengalaman. Dia baru nak minta kerja. Betul. Bila tulis pengalaman tu memang dia tak ada pengalaman lagi baru nak minta kerja kan. Betul. Jadi kesian juga lah, mana tak adalah dia peluang untuk nak dapat kerja tu. Betul. So macam saya ada juga buat Google Form untuk saya dapatkan responden lah daripada publik berkenaan dengan isu-isu macam ni. Jadi yang saya dapat ada satu orang ni dia minta kerja tapi dia nak pengalaman bekerja 5 tahun. So macam benda tu macam pelik lah kalau contoh saya yang baru 20 ataupun 23 yang baru habis belajar. So macam nak ada 5 tahun pengalaman bekerja. Okey. Terima kasih Luman atas satu perkongsian. Terima kasih Luman. Okey, saya nak bagi sama-sama. Okey, kita nak bagi peluang pada sahabat kita yang datang dari jauh ni. Sarawak 07, Haziq Mirza. Mana Haziq? Haziq, ada talian nak? Haziq Mirza. Ada, okey. Silakan Haziq. Ini saya kata sebiji macam Akmal Adha ni. Okey, teruskan Haziq.
Haziq, boleh dengar? Cuba unmute. Assalamualaikum. Okey. 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 Teruskan. Okey, Assalamualaikum Waalaikumsalam. kepada Cik Azan dengan rakan-rakan sekretariat dan rakan-rakan perwakilan. Dua isu yang saya ingin katakan di sini adalah mengenai yang saudara Ilman bagi tahu tadi, iaitu isu pengalaman. Untuk pengetahuan, saya juga seorang job seeker dalam masa yang sama. Saya macam malam-malam saya selalu tengok, ini pengalaman lah, malam-malam saya tengok macam peluang pekerjaan. Contoh peluang pekerjaan, mungkin dalam satu jawatan tersebut, dia hendakkan fresh graduate. Tapi di bahagian kedua, dia akan katakan dengan pengalaman sekian-sekian. Dan ada satu lagi jawatan kosong, dia menekan contoh kelebihan bahasa tersebut dan tersebut. Jadi ini yang situasinya sekarang, jika macam seorang fresh graduate melihat pada job advertisement tu berkenaan, dia akan macam okey, pengalaman, dia tak dapat. Lepas tu dia dengan kemahiran bahasa dia tak ada, dia tak dapat. Jadi dia terpaksa cari dari mula sampai akhir. Mungkin dia cakapkan fresh graduate, tetapi mentaliti sesebuah syarikat, dia hanya katakan fresh graduate, tapi dalam masa yang sama dia akan pilih yang terbaik. Yang terbaik maksudnya dia akan memilih yang ada pengalaman. Jadi boleh saya katakan fresh graduate yang ditulis di job tu berkenaan, dia ibarat sebagai bunga, iaitu untuk menarik minat untuk memohon kepada syarikat berkenaan, tetapi sebaliknya orang lain yang ada pengalaman diterima bekerja. Itu belum termasuk dengan isu kabel. Tetapi kita tidak masuk isu kabel. Tapi apa yang ingin saya katakan, mungkin cadangan yang boleh diutarakan, mungkin mungkin kementerian boleh tetapkan pada syarikat-syarikat untuk mengambil kota untuk 2 atau 3 orang pekerja yang betul-betul fresh graduate, dilatih dan bekerja di syarikat yang memohon. Jadi ini boleh mengurangkan kadar pengangguran, kadar yang fresh graduate di masa yang sama. Dengan benda macam ni, dia boleh mengambil pengalaman, dengan pengalaman yang ada, dia boleh memperbaiki syarikat yang ada dalam masa yang sama. Mungkin di masa hadapan jika dia nak apply pekerjaan di tempat lain, dia ada pengalaman daripada dia punya base yang daripada syarikat yang memohon kepada syarikat yang memohon syarikat yang memohon kepada pelan yang diwatakan oleh kementerian itu juga. Itulah contoh yang pertama. Okey, yang kedua, ini melibatkan isu lain juga. 2-3 hari lepas ataupun seminggu lepas, kita dikejutkan dengan isu penggunaan jata negara, pensalahgunaan jata negara dalam buku Rebirth dengan penerbit ialah Chong Tok Jin. Okey, isu ini bukan satu isu yang baru sebab kalau tak silap 2-3 tahun lepas ada isu berkenaan dengan bendera Malaysia diterbalikkan, ada bendera Malaysia dihitamkan di negara luar. Jadi kalau bolehlah kerajaan kubah satu akta atau mengubah akta yang memperbaiki akta yang ada dengan menaikkan denda ataupun menaikkan tempoh tahanan terhadap pesalah. Macam contoh, untuk akta tak nampak juga. Okay. Untuk akta ni, Akta A1525 Akta Lambang dan Nama mencegah penggunaan tak wajar Pinaan 0-2017, penggantian Seksyen 5 bagi Akta Lambang dan Nama. Jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 3, maka seseorang itu boleh dikenakan denda sehingga 12,000 sahaja atau dipenjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dia menghina satu jata negara, iaitu
negara dan bendera boleh dikatakan penghormatan kita terhadap diri kita dalam negara yang kita diami, dan ini adalah tanda kita kepada negara luar. Okey, macam sebuah rumah. Dalam sebuah rumah, kita Jatinegara dan bendera ini boleh dikatakan sebagai sebuah rumah. Tetapi jika ada orang mencelah rumah kita, yang hanya adalah didenda 12,000 dan penjara tidak lebih 3 tahun. Ada yang lebih ringan, dia hanya meminta maaf dan dilepaskan. Mungkin dilepaskan dan mungkin dilepas dan didenda kembali kepada 12,000 dan penjara tidak lebih 3 tahun. Itu belum termasuk jika dia disebutkan tidak bersalah. Jadi benda ini pada masa hadapan orang ramai akan menjadi semakin berani. Okey, kita buat salah, kita minta maaf. Kita buat salah, kita minta maaf. Itu yang berlaku Jadi, sekarang. Ya. Jadi why not benda macam ni kita naikkan, mungkin 12,000 ni kita letakkan dalam tahap 120,000. Mungkin untuk 3 tahun ni kita letak mungkin dalam 30 tahun disebabkan suatu benda kecil. Sebab bagi mereka penghinaan ni macam satu benda yang kecil. Yang boleh Why dibuat not dia boleh dibuat main. Walhal benda ni adalah satu tanda kita dalam sesuatu rumah yang kita diami. Jadi orang luar negara akan lihat, oh, negara kita boleh menghina negara sendiri dan dia just dapat minta maaf. Jadi ini bukan bergantung pada bukan pada bangsa kaum ataupun bangsa, tapi belia-belia di luar juga. Mungkin anak-anak kita yang di bawah mungkin akan lihat di masa hadapan dia mungkin boleh mengutuk, dia boleh, ini bukan kebebasan bersuara tetapi ini adalah satu penghinaan. Jadi kalau ikut kata penerbit atau penulis buku tu saya baca tu, dia kata dia dapat gambar tu daripada satu pameran gambar dekat muzium di Sarawak. Ke depan buku tu. Saya tak pasti sebab kalau tengok ada pameran. Ada pameran di Sarawak ya. 2014 macam tu. Memang ada lah. Memang ada. Cuma tak diambil tindakan. Tapi siapa yang mempamerkan tu kita tak tahu. Apa punya nukilan tu tak tahu Okey, boleh balik? Ya, terus ya. Alright. Okey, jadi ini dah cadangan saya supaya akta lambang dan jata ini digubal kembali. Akta lambang dan nama mencegah penggunaan anti wajah ini digubal kembali supaya diperketatkan untuk masa sama. Jika kita boleh highlight isu pemandu mabuk, why not kita highlightkan isu penggunaan Jatinegara agar di masa hadapan benda ini boleh menjadi satu pengajaran jika seseorang melakukan kesalahan. Kita boleh mencontohi Thailand jika rakyat atau orang luar menghina raja mereka, dia boleh dipenjara selama 5 ke 10 tahun macam tu dan didenda. Jadi why not negara kita boleh mengaplikasikan benda yang diapresiasi oleh negara luar. Ini bukan copy paste, tapi ini menunjukkan bahawa kita tegas dalam menjaga kedaulatan dan hak-hak kita dalam sesebuah negara. Terima kasih. Terima kasih Aziz. Satu pandangan yang jujur juga. Okey. Sekarang ni nak mencelah boleh? Silakan. Siapa ni? Boleh. Saya KL. Sila dia. Okey, bagi saya lah sebenarnya kalau ikut undang-undang orang kata punishment untuk kesalahan bahawa akta penggunaan lambang dan nama ni boleh dikatakan sudah memadai ataupun kompatibel. Cuma kalau kita nak beratkan, masih tidak menyelesaikan masalah pemikiran masyarakat kat luar sana yang tak ada semangat patriotisme. Jadi selain daripada kita beratkan undang-undang ni, perlu juga ada langkah pendidikan. Dan langkah pendidikan ni pun tidak menjamin 100% untuk orang
pupuk semangat patriotism dia kan. Mesti ada certain people yang buat kesalahan sebegini. Jadi apa yang saya boleh nampak selain kita untuk dalam keadaan memberatkan punishment under this act, saya setuju kalau ada beberapa cadangan daripada pihak NGO untuk kita gugurkan kerakyatan mereka yang menyalahgunakan lambang dan nama. Saya rasa ini adalah bentuk punishment yang bagus dan ketat. Kalau kita denda saja, kalau kita ni saja, penjara pun masih tidak menyelesaikan isu. Kalau kita gugurkan kerakyatan, habis dia tidak boleh nikmatilah keistimewaan rakyat Malaysia. Mandatory terus. Pandangan saya lah. Ya, betul. Sekarang ni denda sikit-sikit dia orang boleh bayar kan? Betul. Dia orang boleh bayar. Tapi kesannya maruah negara tercalar lah, macam Haziq cakap tadi, ini maruah perlu dipertahankan. So saya juga dapat satu siaran daripada rakan-rakan PBM yang secara kolektifnya melahirkan rasa marah, melahirkan rasa duka cita, melahirkan rasa bantahannya terhadap apa yang ditimbulkan oleh kumpulan ini dan mendesak pihak PDRM untuk segera bertindak. So semalam pihak PDRM telah bertindak dan anda adalah sebahagian daripada suara yang menentang perkara-perkara yang tidak bermoral seperti ini. So terima kasih saya ucapkan juga atas konsensus 92% daripada ahli PBM yang mengatakan persetujuan untuk mendesak pihak PDRM supaya mengambil tindakan terhadap penerbit dan juga penulis-penulis buku ribet tersebut. Okey, terima kasih Haziq, terima kasih juga Cik Aidil. So saya nak teruskan, kita sekarang dah 1:22, kita ada lebih kurang dalam 38 minit. Begitu saja lagi. Okey, saya nak pergi kepada dua orang. Okey, sekarang ni yang ada dekat talian ni sahabat kita dari Sabah, Zulfikar. Mana Zulfikar? Tadi dalam kereta. Tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, sekarang saya tengah drive. Okey. Jadi video saya akan ambil lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua. Okey, di sini saya ada dua permasalahan berkenaan dengan keselamatan. Yang pertama, saya bangkitkan kembali tentang parti. Parti, kita sudah maklum di parti di Semenanjung memang sekarang isu pelarian Rohingya memang top lah, boleh dikatakan top di Semenanjung. Tetapi di Sabah isu parti ini memang dari dahulu lagi. Kita sudah maklum juga Sabah merupakan antara negeri yang yang mana berdekatan dengan Indonesia, Filipina dan negara Brunei. Tetapi isu parti di Sabah selalunya akan berkaitan dengan negara Indonesia dan negara Filipina. Okey, isu parti di Sabah sehingga ada statistik mengatakan bahawa hampir separuh rakyat ataupun penduduk Sabah adalah penduduk parti. Maksudnya kalau saya tidak silap hari itu ada hampir juta. 2 juta lebih adalah penduduk daripada luar negara ataupun parti ini. Okey, isu parti di Sabah sehingga dipolitikkan. Kita sedia maklum yang mana pada PRK Gimanis baru-baru ini isu PSS yang mana kerajaan negeri mengutarakan isu PSS di bawah bekas timbalan Ketua Dalam Negeri Dato' Aziz Zaman, WB Zaman, yang mana dia memperketatkan, dia memperkenalkan PAS sementara Sabah. Yang mana bagi saya PAS ni memang tidak patut dilaksanakan kerana parti negeri Sabah, walaupun ya memang dia orang mengatakan untuk 3 golongan. Yang pertama adalah IMM yang ada IM13, yang ada bukan burung-burung, dan satu lagi saya kurang pasti apa yang satu lagi. Memang bagus dari segi pelaksanaan, tetapi memang bagus dari segi teori,
Tetapi bagi pelaksanaannya pula amat bagi saya merisaukan keselamatan negeri Sabah itu sendiri. Penduduk-penduduk asal negeri Sabah, Bumi Putra negeri Sabah, yang mana kalau kita tengok isu kes jenayah negeri Sabah lebih kepada oleh golongan parti ini sendiri. Yang mana kalau tuan pergi ke kawasan Kota Kinabalu, bandar Kota Kinabalu memang kawasan-kawasan yang dipenuhi oleh parti. Boleh bezakan ini parti ataupun Bumi Putra. Ya. Zulfikar. Ya tuan. Ada kawan-kawan kita ni bertanya ni. Apa maksud pas burung-burung tu? Kalau apa yang saya baca, ayat 13 adalah yang mana pelarian daripada Filipina dulu. Zaman dahulu lah. Kad burung-burung, apa maksud kad burung-burung ya? Saya kurang pasti lah tu. Tapi memang kad burung-burung namanya. Itulah, tapi ada kawan-kawan kita bertanya mana? Apa maksudnya tu? Apa tu tuan? Ada kawan-kawan kita bertanya tu dekat ni, dia tanya tu. Apa kan maksudnya tu? Kad burung-burung atau? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa tuan. Oh, beringau. Tapi dia memang kad burung-burung. Namanya kad burung-burung. Mungkin lepas ni boleh Google apa tu kad burung-burung. Merijak namanya tu, merijak. Teruskan. Okey, sehingga yang mana saya teruskan lah. Okey. Isu pelarian ni makin serius, yang mana menyebabkan terlalu banyak ada golongan mahasiswa ataupun golongan-golongan yang telah membuatkan satu, bagi saya ni tindakan yang murni bagi mereka yang mana membuat sekolah alternatif untuk budak-budak ataupun kanak-kanak yang mana yang tidak mempunyai dokumen. Kerana ibu bapa mereka sudah confirm tidak mempunyai dokumen dan mereka pun susah untuk mendapatkan dokumen. Sekiranya kita hantar balik, contohlah kita hantar balik ke Filipina. Kerajaan Filipina tidak akan terima tidak akan terima orang ni. Sebab ialah kau dah keluar daripada rumah aku, tiba-tiba kamu hantar pula, kamu tambah pula orang pergi rumah aku. Itu yang saya nampak lah. Jadi terlalu bagi saya ini yang menyebabkan terlalu banyak pelarian di Sabah. Pelarian parti. Ini baru nama dia parti. Memang Sabah kaya dengan parti. Sehingga pada tahun 90-an kita siapa yang ada dengar berkenaan dengan projek IC. Parti di Sabah ni sehingga dipolitikkan. Terlalu banyak dipolitikkan oleh kerajaan lah, pihak kerajaan negeri Sabah. Jadi bagi saya harapkan walaupun ada Eskom di negeri Sabah di mana menjaga perairan-perairan negeri Sabah seperti yang seperti dikatakan Johor, kawan sahabat saya tokan-tokan ni lalu jam berapa kemarin lalu, immigration lalu, walaupun di negeri Sabah ni perintah darurat pada waktu malam, tapi benda tu tetap sahaja makin lama makin bertambah. Itu yang kita nampak lah. Sedangkan di kawasan perumahan kampung saya sendiri, ada satu rumah yang mana didiami oleh 2 orang, permulaannya 2 orang parti duduk. Tetapi makin lama kemudian kami biarkan sebab parti ini kita faham, dorang rajin. Dorang datang ke negara kita memang dorang rajin. Tetapi makin lama, makin bertambah pula kata orang. Kata orang Sabah, kata orang ayat bertambah rumah. Itu ayat-ayat Sabah lah. Kalau ayat-ayat Bajau, ayat bertambah ke ini. Mana yang tiba-tiba dari 2 orang pergi 4, dari 4 pergi 8, macam tu lah. Sehingga menyebabkan orang akan membangunkan lagi rumah dan makin rumah. Itu isu keselamatan yang mana kita nampak sangat perlu diambil serius lah oleh kerajaan pada masa kini supaya rakyat Sabah, terutama rakyat Sabah dapat hidup seperti bebas tanpa parti. Itu harapan saya lah, dan
Okay, yang kedua adalah berkenaan dengan apa yang kita dengar baru-baru ini tentang di Sabah. Ada beberapa buah daerah yang mana telah telah banjir. Ditenggelamkan oleh banjir. Isu ini pula menyebabkan, dan paling teruk adalah kawasan saya sendiri, Kota Belud. Kota Belud Sabah itu adalah kawasan daerah saya. Yang mana menyebabkan hampir separuh kawasan tu ditelengami banjir. Benda ni bagi saya sudah lama, sebab walaupun begitu, walau bagaimanapun tidak ada tindakan yang serius daripada pihak kerajaan ataupun kerajaan negeri Sabah lah, daripada kerajaan state, yang mana benda ni sepatutnya diambil serius. Sebab kita boleh tengok, saya pun baru saja balik daripada kawasan rumah anak yatim, yang mana hampir di dalam rumah anak yatim ni ada futsal. Kita bagikan contoh bagi futsal. Kawasan futsal tu tidak boleh sudah digunakan. Jadi riadah para belia di kawasan tu tidak ada. Disebabkan oleh banjir. Sebab konkrit dia rosak dan dapat membahayakan sekiranya walaupun bersih, tetapi kata orang konkrit sudah rosak. Jadi dapat membahayakan golongan belia untuk beriadah. Jadi saya harap benda ni diambil serius walaupun bukan sahaja di state tetapi di federal. Itu sahajalah yang daripada saya. Okey. Terima kasih Zulfikar, ahli perlindungan yang baru saja melaksanakan tanggungjawab sosialnya di kawasan Kota Belud. Terima kasih. Okey, kita ada beberapa orang dari Jabatan Kuasa 4 ni, antaranya yang masih belum berkongsi, Nik, Anik Ahmad Yaakob dan juga Saudara Amirul Hamzah. Saya nak mula dengan Nik. Nik lama penunggu. Jadi mana tadi saya nampak Datuk keluar balik. Nik keluar. Ini saudara siapa ni, Amirul Hamzah ada? Keluar juga. Kalau dah keluar juga, kita tunggu, kita bagi peluang yang lain. Cik Aidil dah bercakap, cuma saya nak bagi peluang lah. Tadi Cik Aidil dia cuma pencerahan. Sekarang saya nak bagi peluang Cik Aidil daripada Jawatankuasa 3 yang bersama kita untuk menyampaikan dia punya pandangannya. Silakan, Aidil. Saya sebenarnya tak ada prepare apa-apa untuk cadangan ni, cuma kita memantau je lah. Tapi ada adalah sikit saya nak tambah mengenai integriti pihak berkuasa negara kita, mengenai isu IC juga tadi seperti yang dibangkitkan oleh Saudara Zulfikar. Memang betul IC kat Sabah kiranya mereka susah nak dapat sebab dokumen tak ada, parent pun tak ada dokumen. Cumanya kita dapat berita laporan kan banyak ICSC dikeluarkan terhadap bukan warga negara Malaysia, keluarkan IC warna biru, dan berita banyaknya bercerita tentang berlaku kat Pulau Pinang. Jadi bagi saya perlu untuk ada penekanan reformasi institusi untuk pastikan integriti kat jabatan immigration dan jabatan pendaftaran ni benar-benar terlaksana. Sebab amat merisaukan sebenarnya apabila data daripada Jabatan Audit Negara yang kata average 90% people pelancong yang datang kat Malaysia tak keluar-keluar daripada Malaysia. So itu amat membimbangkan. Adakah mereka dapat IC kat dalam negara ini ataupun mereka apa yang berlaku pada mereka yang tak keluar daripada Malaysia ni? Lebih daripada 3 bulan. Mana dia pergi? Ya? Mana dia pergi? Mana dia pergi. So mesti ada permasalahan sama ada di Jabatan Immigration maupun Jabatan Pendaftaran kalau mereka mengeluarkan IC. Jadi ini pun perkara yang perlu diberikan serius, terutama integriti daripada jabatan dua pihak ni. Perlu ada satu rombakan ataupun orang panggil informasi lah besar-besaran supaya keselamatan negara kita pun terjaga. Ada cadangan dulu mencadangkan IC ni dah kena tukar dah kita. Buat baru dah. Macam mana? Okey ke? Kalau saya okey, kita buat balik IC baru dengan ciri-ciri dari special units kat IC tu kan kita perlu buat. Tapi permasalahannya kena consider juga masyarakat yang
masyarakat macam kita ni yang dah ada IC, yang baru buat IC, semua perlu tukar ataupun tidak? Kena buat. Sebab kalau nak nak tukar baru agak membebankan kalau yelah nak pergi berurusan, nak tukar ni. Jadi kena ada, kalau betul nak melaksanakan benda tu, kena ada satu sistem yang proper lah. Design IC tu, lepas tu fasa demi fasa untuk pastikan semua orang tukar IC tu. Bagi pendapat saya, itu saja. Okey, terima kasih Adil atas perkongsian. Saya nak teruskan. Saya nak bagi peluang pada kawan-kawan kita yang ada talian tapi belum sempat ni. Siti Najiha. Siti Najiha pun lama dah tunggu. Daripada Jatuh Kuasa 5, Kedah. Orang Kedah 01. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Azan. Alright. Saya ada pandangan daripada segi isu mabuk ni. Okey, contohlah pandangan saya, undang-undang sedia ada dalam tentang pemandu mabuk. Saya boleh rasakan longgar sebab contoh dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987 Seksyen 45, dia menetapkan seseorang tu boleh dijatuhkan hukuman apabila jumlah alkohol dalam badan ialah 0.08, iaitu dalam piawaian BAC, Blood Alcohol Concentration. Tapi pada saranan WHO, saranan dia ialah pada 0.05%. Yang kita laksanakan kat negara kita ialah 0.08%, baru kita akan kenakan tindakan. Yang WHO sarankan ialah 0.05%, sebab 0.05% ni pun orang dah mampu menyebabkan seseorang itu mabuk, hilang kawalan, hilang ingatan. And then pada pendapat saya ialah kita perlu tingkatkan tahap untuk nak jatuhkan hukuman tu dalam BAC dia ialah 0.05. Kita tak boleh takat 0.08. Contoh negara yang amalkan tahap yang boleh dijatuhkan hukuman 0.05 ialah Amerika Syarikat, Australia, Korea. So benda ni sebenarnya kita perlu bagi penekanan dekat sini. Kita perlu tingkatkan. Alright. Disamakan BAC di antara negara kita ni dengan apa yang ditetapkan oleh WHO. WHO betul? Okay. Alright. Yang kemudiannya, apa yang kita selalu lihat, orang yang mabuk ni selalunya like tengah-tengah pagi buta. Benda tu normal sebab tambah pula dia pun balik ni dia pun ingat dah tak ada orang. Dan benda ni lah yang menyebabkan berlakunya kemalangan. Jadi apa pada pandangan saya ialah kita perlu menetapkan tempoh penjualan arak. Contohnya, contoh yang malam ke, tengah pagi buta ke, macam tu. Kita perlu menetapkan waktu pada pukul berapa ke pukul berapa. Contohlah yang saya baca, contoh di New Zealand, Akta Penjualan dan Pembekalan Alkohol 2012 New Zealand, mereka meletakkan contoh penjualan arak daripada 7 pagi sampai 11 malam. Dan hasilnya berlaku penurunan kes kemalangan pemandu mabuk sebanyak 18%. 18% ni bukan jumlah yang sikit, banyak Kita dapat kurangkan bila kita, bukan kita tak bagi mereka ni jual arak, tak apa, sebab ni pun antara benda yang menjadi sumber ekonomi kita. Kita bagi tapi kita perlu menetapkan tempoh-tempoh dia supaya jumlah kemalangan yang berlaku yang kita tahu hasil daripada mabuk yang menyebabkan kadang-kadang ni pemandu tu pemandu tu mungkin cedera tapi tak mati. Yang matinya orang yang tak buat apa, yang tak minum, tak apa, jalan tiba-tiba kena. Macam itulah. Ya, jadi mangsa. Betul. Jadi mangsa, tak duduk, jalan-jalan tiba-tiba kena langgar tu. Ada satu saya nak cerita kan. Macam kelab-kelab malam sebagai contohnya. Waktu operasinya dihadkan sampai 1 tengah malam sebagai contoh. Kalau lah penjualan arak juga dihadkan katakanlah sampai pukul 1 tengah malam. Orang yang minum arak dan membeli arak dia beli awal dan dia minum awal. Kata kalau dia minum sebelum pukul 1. Tetapi selepas pukul 1 tu dia tak balik lagi. Dia duduk dalam kereta, repot, kedai mamak, tapi dia masih lagi pening-pening mabuk. Tapi selepas itu dia memandu. Maknanya selepas dia minum, membeli itu sebelum tamatnya tempoh waktu yang diberikan tu. Tapi mabuk dia tu.
ataupun dia minum tu selepas pukul 1 dan dia terbawa lah mabuk tu sampai pukul 2, 3 pagi tu. Sebab waktu itu dia belum balik dan baru dia nak mabuk. Itu isu dia. Jadi ada dua perkara. Sebab tu teruskan. Betul. Saya setuju dengan Tuan Hazan yang mengatakan kalau dia beli awal tapi dia minum tu sampai pukul berapa. Sebab tu saya cakap tadi pasal penetapan yang kita boleh kena ke hukuman kat depa bila dalam BAC dia blood alcohol concentration itu perlu direndahkan supaya sebab depa ni dia akan lebih saya nak kata sober kalau dia punya kandungan tu rendah. Lagi tinggi, lagi lambat mungkin dia boleh pension, mungkin benda tu akan berpanjangan. So kita dapat kiranya kita dapat menurunkan kes-kes sebegini dengan kita mencadangkan dua perkara yang saya sebutkan tadi. Okey. Bagus. Terima kasih. Saya kalau boleh lagi rendah lagi suka. Kan? Lagi rendah lagi bagus, lagi cepat sober betul lah. Ada sekatan jalan raya tu bila dia sejak ada bau je terus kena. Kan ada mungkin kena. Betul tak? Ada satu lagi saya betul? Dan satu lagi saya rasa kan contohlah sekarang ni even orang mabuk dia masih boleh bawa kereta. Mungkinlah kita boleh dibawa ke perbincangan kita bagaimana dengan bila orang itu dah mabuk dia kunci kereta dia tu mungkin boleh diambil ataupun disimpan di kelab tu dan depa kena panggil dia kena naik like Grab atau Uber. So at least depa ni tak payah kalau dia tak mampu dia tak payah nak dia tak perlu pun nak consume alkohol tu. Kalau dia mampu konsum alkohol maknanya dia mampulah untuk bayar Grab dia, Uber ke apa ke. Sebab benda ni benda yang serius yang kita tak boleh nak pandang enteng lah. Dia sama ada dia perlu pilih. Kalau dia tak dia boleh bawa kereta dia sendiri kalau dia tak mabuk. Kalau dia mabuk orang lain perlu bawa. Okey. Terima kasih. Kita Nazia bagus. Nazia kerja tak? Tak. Saya tengah sekarang ni saya part time dan tengah tunggu untuk nak sambung belajar. Part time di mana? Part time kerja biasalah. Saya part time butik Serkaf Shah. Okey. Di Alostar. Tak, di Sungai Petani. Sungai Petani, alright. Terima kasih. Tuan, kalau saya tambah sikit boleh? Boleh Adil. Idea yang menarik daripada saudari Najia tu, cuma kita boleh tambah sikit beberapa benda. Antaranya, selain daripada kawalan masa, tetapan masa, boleh dipertimbangkan untuk supaya premis yang menjual arak tu tidak membenarkan untuk individu minum arak di dalam premis tu. Untuk tempoh Isnin sampai Jumaat, mungkin boleh buat percubaan seperti ini. Kalau hujung minggu, mungkin kita boleh kenakan kalau sekiranya individu tersebut nak minum alkohol, mungkin dia boleh kena bawa satu orang teman supaya bila balik nanti bukan dia yang drive. Maksudnya orang yang kawan dia tu akan drive dan kawan dia tu perlulah untuk tidak turut terlibat sekali minumlah. Itu untuk ujung minggu. Masalahnya kawan pun minum juga. Kalau macam tu itu betul apa saudara juga kata kena larang, maksudnya tuan kedai tadi tu kena halang mereka daripada pulang ataupun macam ambil kunci kereta tadi tu semua kan. Cumanya apa yang saya tengok kat Ireland dia memang cadangkan 10 pagi sampai 10 malam saja untuk weekdays dan juga tidak boleh minum arak di dalam premis penjualan alkohol tersebut. Jadi mereka kalau nak minum arak bawa balik rumah. Apa yang pernah saya nampak lah, yang kita nampak ada beberapa kedai ada kedai 24 jam lah kalau kat negara kita ni ada kedai 24 jam. Memang dia ada jual benda tu kan, dia ada jual alkohol itu. Dan memang pun dia orang ni tidak minum pun di dalam kedai tu sebab dia pun tidak minum. Yang minum ni sama ada dia pergi ke night club, dia minum kat night club. Ataupun dia minum, kemudian dia pergi keluar lepak-lepak dengan kawan, dia beli, dia lepak dengan kawan, dia minum. Dan dia minum tu memang bukan di kalangan kita pun, bukan di kalangan orang-orang awam pun. Atau kalau dia minum dekat kedai-kedai mamak pun sebenarnya memang tak dibenarkan kan, no alcohol. Dia minum memang di luar daripada kawasan kita.
sama ada dia minum ke tepi jalan ke, dia berbincang dengan komuniti dia minum ke, ataupun dia minum di kedai-kedai yang membenarkan minum. Itu satu hal. Dan dia pun tidak meminum di kedai yang dia beli. Isu dia sekarang ni, selepas itu, selepas dia minum itu, kan? Selepas dia minum itu, waktu itulah dia nak memandunya, dia rushing baliknya, memandu dekat melawan arusnya. Ni yang Najihah cakap ni, orang yang tak bersalah, yang mati katak kena langgar lah, kena apalah. Itu isu Betul. dia. Jadi sekurang-kurangnya kalau ada benda ni dia dapat yelah kita tak boleh nak sifar terus dalam masa terdekat. So sekurang-kurangnya dapat mengurangkan pun itu dah cukup baik dengan cara-cara tersebut. Antara langkahnya lah, antara langkah dan syur kan. Tidak minum di tempat dia membeli, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan minum di tempat yang menjual. Mungkin malam macam pihak berkuasa boleh tambah kot penguatkuasaan. Macam kalau kita selalu tengok lah dalam movie cerita Amerika apa semua tu. Macam kalau malam ada orang mabuk apa semua tu, polis akan tahan. Nampak je dia bawa kereta macam tak betul. So polis ada kuasa lah untuk terus tahan dan mungkin bawa ke penjara dan sebagainya untuk tarik lesen. So saya rasa benda-benda macam ni lah kot. Instead of kita mungkin boleh laksanakan banyak akta, tapi penguatkuasaan tu yang penting. Mungkin malam kita boleh giatkan polis-polis untuk meronda di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk ada pemandu-pemandu mabuk ni, macam kat kelab malam, dekat kedai yang jual arak dan sebagainya. Okey. Cuma yang sedih ya. Yang sedihnya pihak polis yang menahan, pihak polis pun kena langgar. Itulah. Macam hari tu time COVID kan. Sedih. Kita tengok yang bujang kita kesian rasa simpati dengan keluarga dia. Yang berkeluarga pula kita tengok anak-anak dia masih kecil. So ini balik kepada isu asal tadi dah, attitude. Tadi ada kawan kita sebut pasal attitude orang kita ni. Sama kes macam ni lah, sama kes macam yang mencemar negara, data negara, betul. Attitude saja nak mencabar, kan? Dia rasa bila dia minum, memandu, bebas, balik tengah malam, dia rasa dia hebat, kan? Tapi kalau kita ada kesedaran, ada rasa tanggungjawab, dia tidak berlaku lah. So, dia tahu putusan. Saya rasa semua yang kita nak bincangkan dah cover, semua di talian yang bersama kita dah dapat bercakap. Saya rasa ada juga yang mohon untuk keluar awal kerana menghadiri kelas, nak sambung kerja. So sebagai kesimpulan dan rumusannya, saya gembira kerana perbincangan kita hari ini agak rancak juga. Kalau kita tengok dari awal tadi Syawal dah bercakap tentang parti dan juga isu-isu keselamatan. Kemudian Ho Wiwi pula bercakap tentang isu Rohingya dan juga keselamatan termasuk di Sabah dan Sarawak. Farhan menyentuh juga tentang Rohingya. Juga Farhan awal-awal tadi juga ada petik tentang isu pemandu mabuk, termasuklah mencadangkan akta anti lompat parti dari segi politiknya. Kemudian Akilah tadi pun menarik juga apabila dia mencadangkan penguatkuasaan akta khususnya bagi kesalahan-kesalahan kes jenayah rogol. Juga dia sebut tentang berlakunya apa kita panggil rogol dalam rumah tangga. Okey, kemudian juga kita ada pandangan daripada Afifah tadi. Afifah yang menyentuh tentang isu kesihatan mental. Ini pun menarik juga. Cadangannya supaya mental test, mental screening mula kita kuasakan, mula kita perkenalkan di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah termasuk IPT. Bagus. Ini antara isu-isu yang menarik. Juga kalau kita tengok saudara Ilman ni dia sebut benda yang pertama kali saya dengar tadi tentang sains sudo. Sains sudo. Macam mana orang menjual beli, dia punya kempen minum baik saja. Kalau dia beli barang tu, ubat itu,
Dia kata pegang kotak pun boleh baik dah. Mak ai. Punya hebat kotak ni juga. Kita pun susah hati dengar. Belum lagi makan. Pegang kotak je boleh baik dia kata. Jadi orang terpengaruh, terpengaruh dan beli. Juga Ilman ada sebut tentang pengurusan sumber manusia. Ni bagus. Pengurusan sumber, how to manage, how to handle. Okey, kemudian Haziq pula bercakap tentang pengalaman kerja, perlunya ada kota, pengambilan pekerjaan. Tadi Haziq lontarkan. Juga Haziq juga bersama kita menyokong tindakan yang diambil oleh tim kita dari PBBM untuk menyatakan bantahan terhadap orang yang mencemarkan lambang dan nama negara. Ini termasuklah kes perlunya diperketatkan akta lambang dan nama. Okey, ini dilontarkan oleh Haziq tadi berkaitan dengan isu yang sedang hangat sekarang ini. Kita juga ada kawan dari Sabah tadi, saudara Zulfikar menyebut tentang parti di Sabah yang menggunakan PAS sementara yang tak sepatutnya dilaksanakan. Memang ramailah di Sabah pun ramai parti daripada Filipina, daripada Indonesia disebutkan oleh Zulfikar tadi. Jadi dia mencadangkan hasrat dia nak melihat Sabah tanpa parti, bebas tanpa parti. Okey, itu hasrat Haziq tadi. Juga Aidil beberapa kali menjelaskan terima kasih Aidil kerana mengambil masa untuk bersama kita walaupun dalam Jatuhkuasa 3 minggu lepas dan minggu ini sekali lagi. Minggu depan boleh lagi Aidil, tak ada masalah. Berkongsi saja. Jadi Aidil mengetengahkan isu IC tadi dan bolehlah kita boleh syorkan juga, menyokong syor Aidil untuk buat IC baru Aidil. Pasal kita masuk-masuk ni, yang masuk ramai yang disebut tadi masuk ramai kita tak tahu pergi ke mana. Kan? Pelancong yang datang masuk ramai-ramai kita tak tahu pergi ke mana. Jadi salah satu ideanya adalah tukar IC. Semua buat IC baru okeylah. Kemudian dan yang akhir tadi apabila Najiha berkongsi kepada kita dengan isu pemandu mabuk kat Sungai Petani banyak tak banyak kot. Najiha. Okey, Sungai Petani kemudian perlunya ada tempoh penjualan arak antara usaha-usaha pengekang yang disokong oleh Aidil. So ini antara pengisian kita pada tengah hari ini yang mengambil masa 1 jam 52 minit lebih kurang itu kita kongsi yang dihadiri oleh 10 orang daripada Jawatankuasa 4, satu jumlah yang agak besar. Terima kasih tahniah. Saya juga menerima 5 orang daripada Jawatankuasa yang lain. Daripada jumlah tersebut, daripada jumlah 15 orang ini, 8 orang daripada Jawatankuasa 4 berkesempatan untuk berkongsi, 2 orang lagi terpaksa keluar awal kerana menghadiri test. Sahabat kita ada test hari ini. Juga daripada 3 orang, daripada 5 orang Jawatankuasa lain yang ada bersama kita, 2 daripadanya mengambil bahagian. Terima kasih juga. Saya rasa antara yang rancak perbincangannya pada minggu ini di bawah Jawatankuasa Undang-Undang Keselamatan dan juga Integriti. Dan terima kasih kepada semua dari anda yang mengambil bahagian, dan saya juga nak rakamkan penghargaan di sini kepada sahabat kita sebenarnya juga daripada Jawatankuasa 4 ni, saudara Ilman Hakim. Kenapa? Anda tahu tak kenapa saya nak ucapkan penghargaan dan tahniah kepada Ilman Hakim ke? Siapa tahu? Siapa ada jawapan dia? Haziq tahu tak kenapa saya nak ucapkan tahniah kepada Ilman Hakim? Haziq tahu tak? Sebab dia leader kita orang. Oh, okey. Oh, leader pendapat. Kenapa saya nak ucapkan tahniah kepada Ilman Hakim? Agak-agaknya. Mencadangkan diskusi betul ni. Okey. Ada. Okey. Okey, saya terima juga. Siti Nazia, agaknya kenapa? Saya pun tak pasti. Mungkin dia datang tiap-tiap minggu. Okey, mungkin. Sebenarnya untuk makluman saudara-saudari, selain daripada segmen diskusi virtual Parlimen Belia Malaysia ini yang kita adakan untuk anda, ada satu lagi platform yang memberi ruang dan peluang kepada anak-anak muda bercakap, bersuara, berbincang, berdiskusi secara sihat di bawah program debat rakan muda. So kita jalankan debat rakan muda ini dengan kerjasama cawangan rakan muda, bahagian rakan muda sepanjang COVID ini, dan mereka melalui beberapa siri debat, dan akhirnya salah seorang sahabat kita yang bernama Ilman Hakim
APBM Selangor 10 menjadi juara dalam pertandingan debat itu. Jadi dia menerima, saya nak sebut ke dapat duit berapa banyak? 500 tuan. Okey, 500, dia dapat RM500 atas kemenangan tersebut. So you all nanti ucapkanlah tahniah kepada Ilman Hakim dari Jawatankuasa 10 ini, dari Jawatankuasa 4 ini, di atas kejayaan mereka dan kejayaan beliau. Semoga ia menjadi perangsang kepada anda semua. Dan Ilman, jangan lupa, saya sebenarnya menunggu paper daripada Selangor untuk pelaksanaan program PBM yang pernah saya bincangkan dengan beberapa rakan anda. Jadi saya harap Ilman boleh berhubung dengan saya selepas ini ataupun Puan Afifah, sebab kita menunggu paper dari Selangor itu untuk pelaksanaan program PBM. Yang lain-lain macam saya sebutkan sebelum ini, kalau anda ada nak buat program, boleh buat program secara peribadi ataupun secara individu, tetapi mesti partnershipnya mesti dengan persatuan yang mendaftar. Cari persatuan yang mendaftar, mohonlah buat apa-apa program. Sekarang ni contohnya, orang dah dekat dengan peperiksaan SPM ataupun seumpamanya, anda nak buat klinik peperiksaan, itu pulanglah. Boleh. Boleh. Tetapi bersama dengan persatuan yang mendaftar, mohon kepada kita menggunakan saluran yang betul. Kalau tak faham, berhubung dengan saya ataupun berhubung dengan Puan Afifah, kita akan bantu macam mana cara nak memohon bantuan bagi pelaksanaan program-program anda. Juga saya nak ambil peluang di sini ucapkan terima kasih kepada sebahagian dari rakan-rakan Parlimen Belia yang melaksanakan program-program secara virtual. Banyak orang post kat saya poster-poster yang saya riliskan untuk laksanakan perkongsian secara maya. Dan sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Ilman Hakim di atas kejayaannya memenangi debat rakan muda yang kita adakan secara virtual. So, terima kasih semua. Terima kasih semua di atas perkongsian ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa temu janji kita minggu depan. Kita akan bersama dengan Jawatankuasa yang kelima, iaitu Pembangunan Masyarakat dan Kesihatan. Dan insya-Allah jika keadaan mengizinkan, pada siri yang ke-10 nanti kita akan bersama Town Hall Virtual. InsyaAllah kita bawakan tetamunya Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan dan juga Yang Berhormat Senator Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Sama.